Allah bagi nikmat badan. Dah tahu dah kita dah ada tanda-tanda kencing manis, kita dah parah. Jangan kita membaham gula pagi, petang dan malam. Kan? Janganlah kita, jagalah makanan-makanan kita ni, jaga kesihatan kita. Tak apa. Muda-muda boleh makan, kata kan. So dah tak boleh makan, kau berhentilah, dia kata. Jangan. Nasihat tu tak sesuai, kan. Jadi jaga makan kita. Nak pula nak buka puasa ni kan. Tu sebabnya nak buka puasa ni berpada-padalah, menyukat-nyukatlah kita bila makan, kan. Saya tengok dekat Maib Serdang tu, maha buffet. Lebih 300 menu. Ada satu hotel tu kami menghidangkan hidangan 7 buah negara. Tak tahulah 33 jenis air dihidangkan. Kau makan semua tu dan minum semua 33 air tu, keluar memang lupa nama bin siapa. Parah betul kan, banyak betul makanan bagi kan. Tapi beragak-agak lah kan. Tu sebab saya tanya kan, dunia ni, tu sebab saya teringat ada satu ayat Quran Allah Ta'ala beritahu dalam surah Al-Imran ayat 185. Allah beritahu yang hidup akan mati, pada hari kiamat jugalah yang akan disempurnakan balasan bagi kalian. Barang siapa dapat mengelakkan daripada neraka dan masuk ke dalam syurga, maka sungguhnya orang yang sangat beruntung. Dan ingatlah, sesungguhnya dunia ni adalah kesenangan yang memperdayakan. Tu yang kita tengok kan. Kita rasa macam tak ada apa-apa. Ada orang tak nak lah pergi majlis ni, macam tak best je. Dengan anak-anak yatim, tak best lah, macam anak-anak istimewa ni tak nak pergi. Tapi rupa-rupanya bila kita ada dekat sini, macam-macam kerahmatan Allah bagi. Kita meraihkan dia, menggembirakan mereka ni. Ada benda ganjaran Allah Ta'ala akan bagi dekat kita, insya-Allah. Itu sebabnya kita kena jaga. Benda-benda ni, benda-benda kita nampak macam kecil kan. Kecil macam tak ada apa-apa kan. We think it's just a small matter, but besar di sisi Allah maknanya. Itu sebab mana yang kita boleh buat, kita buatlah kan. Mana boleh buatlah. Kita ingat orangnya macam manalah hidup orang ni. Macam sekarang kan, kita ni makan banyak macam-macam makan kan. Kita tengok kesenangan memperdayakan. Sepanjang hari kita boleh tahan makan, betul tak? Kita tak makan apa-apa pagi sampailah nak berbuka kejap lagi. Saya nak tanya, sepanjang hari berapa jam? Negara yang paling lama berpuasa tahun ni adalah di Greenland, 16 jam. Tahun 2021 Greenland dengan apa tu dekat New Zealand, dekat Christchurch tu, dia berpuasa sampai 20 jam. Bukan siang dia sampai 20 jam, tapi dia benarkan puasa 15 jam saja. Mengikut negara Arab pada ketika itu. Kita yang 13 jam dah mengelupa dah. Kan, bayangkanlah. Kan, jadi kita fikir kita boleh tahan nafsu kita nak makan ni, tapi saya nak tanya, berapa lama masa dia ambil untuk kenyang waktu berbuka? Berapa lama masa? Kadang-kadang 5 minit dia dah kenyang. 10 minit aku setengah jam tu teruk betul tu. Kan setengah jam tu asah betul tu, memang membalun tu kan. Tapi betul. Memang bujur lalu melintang patah betul tu kalau setengah jam tu kan. Tapi memang betul. 5 minit je kita dah kenyang. Macam itulah tipu daya dunia ni. Kan. Kita ingat macam boleh ni, ambil tu, ambil ni. Tengok banyak pula stolnya. Nampak tu, martabak seorang sekoping, roti john seorang sebatang. Macam mana makan? Segala makanan nama Cina beli dekat bazar, bukan bazar Ramadan sekarang ni, budak KL panggil bazaram. Menyampah betul. Kan beli bazar Ramadan kan. Beli macam-macam, segala makanan nama Cina beli dia. Kan char kway teow, yang taufu fah, lai cikang, semua beli. Nampak tak? Tapi sudahnya makan sikit ya. Tu cakap tadi, ingat orang yang lebih yang kurang nasib baik daripada kita. Tu sebabnya kalau tengok dalam bab syukur ni, kan, syukur ni kenapa manusia tak bersyukur? Kenapa manusia tak bersyukur? Manusia tak bersyukur ada 3 sebab. Sebab yang pertama, sibuk tengok apa yang orang ada sampai terlupa apa yang dia ada. Itu yang pertama. Untunglah dia dapat duduk meja VIP tu. Contohlah, kita duduk belakang kan, meja VIP, sadap, beridang. Contohlah kan, contoh. Dia tak tahu yang meja ni banyak protokol. Berburak, Datuk, macam burak, macam mana? Kita ni takut, kita dah biasa makan main belasah ya kan, mi kat telinga kan, mi nasi senyap kan, macam mana kontrol. Saya ingat dulu pernah saya dipanggil dulu masa makan kat kediaman Perdana Menteri dululah, pernah lah dulu. Tak dapat saya makan tu. Copek saya kata saya ada program lain nak balik, berhenti ke RNR tu makan. Tak dapat dah. Risau. Kita orang kampung makan teruk macam mana. Kan? Lagi satu malam ni dongah-dongah lah mak saya buat rendang kepayuk. Tu saya kena balik makan kat tu. Lepas tarawih kan, saya kena bawa tarawih, lepas tarawih kena makan. Kan? Sorry. Kalau pada yang tak faham, rendang kepayuk ni rendang betik. Okey. Orang TK tu faham lah. Orang D9 faham lah kan. D9 ni dia pengaruh British dulu.
papaya and kepaya. So quite near lah. Itulah. Kan? Macam itulah. Jadi mana kata yang pertama, kenapa tak bersyukur? Sibuk tengok apa yang ada, lupa apa yang kita ada. Sibuk tengok bini orang tu lawa, bini orang tu lawa. Lu tengok kawan tu bersanding, meleleh. Liu lah. Lawa batu bini. Dah lama kawan tu menunggu kawan tu, tak dapat, sudah Amira Filzah jadi menantu orang lain. Macam itulah contoh, macam itulah kan, macam tu. Kan? Iya, ni contoh. Tapi sebenarnya tu saya cakap, itu saya jumpa dengan Piuris dengan Nilofa kan, masa kita orang berforum di UMS. Saya cakap, kau chatty ke aku usik-usik nama bini kau apa semua dengan kau tu? Dia kata tak apa, pakai Ustaz. Okey, saya selalu tengok apa. Yalah, lawa macam mana pun kan. Lawa macam mana bini orang, lawa macam mana Nilofa Fazura Amira Filzah, handsome macam mana pun Aaron Aziz, Fatah Amin. Tapi akhirnya tutup lampu sama. Saya rasa Datuk Mansura pun ada tengok, tak ada tutup lampu menyalur muka Amira Filzah tu, tak ada tanah manu, golap-golap sama, gabur-gabur terasa sudah selesai macam tu. Tu saya kata tadi, belajar bersyukur. Ni tengok orang tu, tengok orang tu kereta besar, tengok orang tu rumah besar. Tadi saya tanya, nak tak rumah besar? Nak. Seronok tak? Seronok. Saya cakap, kita nak, kita tak tahu dia ada komitmen sekali. Macam dulu lah, Datuk Mastura berapa lama dia fikir sebelum nak menggantikan arwah suami dia bertanding. Sudah dah jadi wakil rakyat, bertahu, kau tahu tak ingin dia jadi wakil rakyat. Betul? Ponek siang pagi petang malam. Ada sekali tu dia datang tolong program My House saya dekat TV Hijrah. Dia datang, tak sampai jumpa saya. Sebab dia nak kerja tempat lain kan. Masa yang dekat Kuala Kangsar tu. Kampung apa nama tu? Kampung apa kita pergi tu? Kampung Cangkat Talang. Bukan Kampung Talang. Kampung Talang. Masa tu bantu ada orang ni, orang susah, kesian kan, bantu ubah rumah dia. Betul. Saya tanyalah, ada seorang tu cakap nak rumah besar, sekarang duduk rumah mana? Rumah apartmen. Saya tanya rumah apartmen, saya tanya sekarang ni bayar sewa berapa sebulan? Tak bayar bil elektrik bulan lepas berapa? Dia kata 100. Kalau 200, memang mengamuk lah, dia kata macam tu. Habis kau ingat yang rumah besar tu berapa bil elektrik kan? Saya tanya kan seorang rumah banglo tu, 500 lebih, 600 lebih. Itu biasa pada dia orang, saya kata. Jadi macam mana? Kita ni kalau itulah, saya teringat ini mungkin bunyi macam tak sopan sikit lah. Saya ingat arwah nenek saya yang belah-belah mak saya. Saya belah tu sebabnya kalau siapa yang PPDK Meru kan. Yang Meru ni saudara mara belah mak saya ramai di Meru tu. Saudara sebelah mak saya ramai Jawa. Belah mak saya Jawa, belah ayah saya Minang tu sebab muka saya macam Pan Asia. Jawa campur Minang, jadi jangan bantai lah kan. Ada bunyi jadilah kan. Arwah nenek saya yang Jawa ni, arwah nenek saya di kampung Sungai Buloh, Jelebu. Dia daripada Jawa Paroi, kahwin dengan Jawa Indonesia, Jawa. Memang arwah atuk saya merantau lah makin. Orang panggil Wak Rais Sate. Dia cucuk sate. Itu saudara yang adik-beradik pun ramai lagi berniaga sate kat Meru tu. Ramai lagi. Jadi bila arwah Wan saya pernah cakap, ada seorang sepupu satu, dia gomar belanja boli kereta ni, boli ni, duit banyak habis, tapi gaji tak berapa cukup. Jadi ni ayat yang dia pakai, arwah nenek saya kata, kancil kalau nak buang air, bahasa dia kasar lagi lah, tapi saya cantikkan sikit bahasa dia. Kancil kalau nak buang air besar macam gajah mati. Macam tu lah, tengoklah badan kita, ukurlah ikut kesesuaian kita. So belajarlah bersyukur kan, setakat yang ada je kan. Dah lah, kita nak buat macam mana. Orang tu cakap, orang semua bercuti, tengok tu orang tu Datuk Absah tu cuti pergi mana? Pergi mana yang paling jauh Datuk pergi itu? Mana tu? Pergi London ke, pergi UK ke, pergi Europe kan, contohlah pergi Balkan kan, contoh pergi Turki. Abang ni orang semua pergi UK, abang syek-syek you burn kata. You burn mana? Ulu Bandul kan? Ulu Bandul you burn mangin kan. Bercuti kat Ulu Bandul. Tapi apa cakap suami dia? Bersyukurlah. Kurang-kurang walaupun abang tak dapat bawa kau pergi ke Singapura, tak buat pergi ke luar negara, pergi Europe, paling tidak kita bersama. Kita tengok Samsul Rebat ni ceramah kat atas ni, main hana cerita laki bini pun yang jarang jumpa. Balik rumah pun tak senggo, besok keluar balik tak senggo, jadilah tak keluar balik. Iya, ni cakap betul kan. Hari nak buat macam mana tu, saya kat rumah saya ceramah dia sabar yang kata, abang ceramah 2-3 tahun ni lagi, besok dah muak, sebab abang duduk rumah jangan kau muntah nak bergabang sudah, saya kata macam tu kan. Tu je, belajar bersyukur, tengok apa yang ada sampai bila tak selesai kan. Begitu juga yang kedua, kenapa manusia tak bersyukur? Sibuk tengok kelebihan orang lain, lupa tengok orang lagi susah pada kita. Tengok orang lagi susah pada kita, kita akan lebih bersyukur dengan apa yang kita ada. Tengok orang Tuhan dengan tahap, dengan kekurangan dia boleh capai macam-macam.
Macam saya kata tadi, kawan saya yang Zafri tadi tu, millionaire, jutawan, sukan berkuda. Saya gayat, sampai tinggi, naik kuda pun gayat. Tak boleh dah. Masa saya camah dekat unit berkuda di BKL, tak teraya, saya tak nak tu. Ya, kita ni tengok orang lain, tengok orang lagi susah daripada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Syamsul Ban. Ni saya nak buat pengumuman cabutan bertuah Aidilfitri Al-Am kepada semua penggemar susu kambing Al-Am. Kami ada berita baik untuk anda semua. Kami akan mengadakan cabutan bertuah Aidilfitri Al-Am buat semua pelanggan yang membeli susu kambing Al-Am. Cabutan bertuah Aidilfitri Al-Am akan berlangsung pada 1 Mac 2024 hingga 1 April 2024. Bagi yang ingin menyertai cabutan bertuah ini, anda bolehlah scan kod QR yang terdapat pada kotak susu kambing Al-Am. Jangan lepaskan peluang ini kerana pelbagai hadiah yang menarik menanti anda. Dan yang ketiga, kenapa manusia tak bersyukur? Manusia tak bersyukur kerana sibuk menyatakan apa yang dia ada hari ini adalah hasil usaha dia sendiri. Salah. Sebenarnya apa yang kita ada sebab Allah izinkan, tu je. Kadang ada orang dengan megah cerita dengan orang, kau kalau nak ubah hidup kau, ikut macam aku. Kau tengok aku, kita kena ada strategi, kita kena ada ni, baru boleh berjaya. Usaha kena lebih sikit, macam tu. Sedangkan dia kebetulan rezeki Allah bagi kat dia, tu je. Orang lain tu tak berusaha, pagi pukul 4 pagi dah bangun bawa lori hantar barang macam-macam tempek. Lepas tu pukul 8 pagi masuk pula pejabat, tukar pakai pula jadi pengawal keselamatan. Sampai pukul 6 pergilah kat restoran mamak, pakai apron, ambil upah basuh pinggan, pukul 9 malam baru balik. Pukul 4 pagi bawa lori balik. Hari-hari macam tu. Tak kau kuat ke dia? Kau kuat, tapi Allah belum izinkan dia senang macam kita. Sebab kita tengok sekarang kan, bulan puasa, bukan semua orang muka elok dalam bulan Ramadan ni. Muka, ya Allah, sedih muka. Sebab apa? Tak lama lagi nak raya. Memang kesepatutnya gembira nak raya. Tak, yang ramai gembira bila raya. Nak raya belum tahu lagi. Menuju kepada raya belum tahu lagi. Sebab apa? 2 minggu sebelum nak puasa itu buka sekolah. Berapa ramai orang yang mengeluh hari ni. Yuran sekolah anak kata yuran tak ada. Yuran sekolah percuma. Tapi bayar 250 PIBG. Tu bukan yuran, tu PIBG tu. Tu bukan tu bayaran lain. Betul tak? Ada yang bayar. Kalau anak tu bayar, kebetulan pula orang yang susah-susah ni, menurut statistik, anak mesti ramai. Tak tahu kenapa. Tak ada. Arwah abah sekarang nak baik channel, tak ada kerja lain, baik channel abah kan. Tak. Sebenarnya memang betul. Allah rezekikan dia anak ramai. Anak, bayangkan anak 7-8 orang. Sekali sekolah 3-4 orang. Seorang 250. Tak 1,000. Dia beli baju sekolah hari tu. Berapa ramai yang pergi ke pasar raya, ambil baju, tengok jenis, tengok saiz, acu kat anak. Okey tak? Okey. Tak apa, saya nak tengok tempat lain dulu, nanti saya datang beli. Tak, balik rumah beli online, jenis yang sama. Sebab ketidakmampuan. Hari ni berapa ramai orang tu, yang panggil tu dalam bahasa Jawa tu kemiskinan relatif. Lain macam Jawa kan. Dia bukannya miskin apa, bukan miskin ni tak ada duit, tak. Duit yang ada tidak mampu menampung kos hidup pada ketika itu. Itu kemiskinan relatif nama. Tu sebab kalau kita tengok kan, Allah sian dia beli baju pun yang lambat-lambat je. Pergi kedai bandar ada tak baju yang macam kalau putih-putih sikit beli kat situ. Sebenarnya itulah yang berlaku kan. Itu yang berlaku hari ni. Kesian ramai orang yang menghadapi keadaan begitu. Pagi raya kan, pagi raya macam manalah keadaan di sana. Bayangkan pagi raya jamuan istimewa dia nasi goreng. Macam mana? Kita pagi raya nasi impit, lomang, wandang kan. Sebab tak mampu. Itu je yang dia ada. Beli tu beli telur, beli garam. Masalah. Kan? Iya. Kalau tengok contohnya, kalau kita ingatlah masyarakat sekarang, macam sekarang kita makan kan, kita yakin walaupun kita nampak sekarang nampak macam dia punya tapak dom je, kita tak tahu apa bono bagi ni. Tapi kita yakin makanan tu ada. Kan? Dengan tahap makan buku poso kat sini, kau mana takkan bagi putu mayam tu kan. Tentu dia bagi handa-handa tu, nampak tu ada signboard tu, ais kacang tu, nampak tu. Nescafe tarik, teh tarik, ada semua. Kemudian ada pula tu, rasa nampak macam-macam lah, macam-macam binatang ada masalah. Tapi kita tengok di Palestin. Contohlah di Palestin macam mana. Di Palestin hari ni statistik di Hospital Kamal Adwan tu mencatatkan purata setiap hari 15 orang kanak-kanak yang akan mati setiap hari sebab tak cukup makan.
Doktor tak tahu nak bagi apa. Doktor bagi drip, masukkan gula dengan larutan garam saja. Setiap hari. Air. Keperluan air untuk penduduk-penduduk Palestin. Menurut kajian WHO buat, penduduk Palestin, air yang mampu nak cover ni seluruh penduduk Palestin, kira-kira purata setiap orang cuma ada 1.5 liter air saja untuk minum, mandi, makan dan membersihkan diri. Itu saja. Bayangkan. Itu keadaannya. Itu sebabnya insya-Allah kalau tak lama lagi nampak Samsul Debat lancarkan kempen bersama dengan satu yayasan ni, kita akan lancarkan, kita akan korban ni, korban untuk hari korban kan, kita afdalnya bagi daging korban ni daging mentah kan. Saya akan buat lancarkan, kita akan lancarkan daging korban ni beli dekat Malaysia, kita akan hantar ke Hadramaut ke mana ke restoran nasi Arab tu, masak ikut selera orang Palestin, kita retort dan kita hantar ke sana. Dia nak masak macam mana? Dia nak masak macam mana dengan tahap keadaan macam tu? Bukan kata dapur, rumah pun tak ada. Kan? Macam mana nak buat? Itu sebab kita bagi. Dulu kita korban kan dekat Afrika, ke luar negara, ke apa semua dekat Malaysia. Malaysia satu bahagian 850 hari ni. 800 setengah lah. Satu ekor dalam 7-8 ribu ikut saiz. Tapi di Palestin dulu boleh lah kita sumbang kan. Satu ekor lembu dalam 13 ribu ke 15 ribu seekor. Memang mahal sebab lembu tu ngelak peluru. Kan? Kalau lembu-lembu yang dah mati macam mana nak semula bangkai dah jadinya kan. Jadi macam itulah keadaan dia. Itu sebab bila kita ingat ada orang yang lagi susah daripada kita, sudah tentulah kita akan fikir betapa besarnya nikmat Allah bagi dekat aku ni. Besar Allah Ta'ala bagi. Dan kalau kita tengok syukur ni adalah merupakan satu perasaan yang tidak dapat digambarkan tentang kesukaan pada ketika itu tentang satu perkara. Syukur ni pernah disebut. Kalau kekayaan dalam dunia ni Nabi bagi tahu dalam beberapa hadis. Nabi sebut apa? Anak-anak Adam kalau diberikan 2 lembah ameh, tentu dia akan minta lembah yang ketiga. Minta 2 lembah emas, dia akan minta lembah yang ketiga kalau tak faham. Kan minta, tak cukup 2 lembah ni, minta lagi. Sedangkan berapa banyak dah emas, bayangkan double value ni. Lembah emas, tak cukup banyak lagi. Banyak dah untuk orang yang belum dapat. Tapi Nabi Prophet Muhammad beritahu apa? Kalau dapatlah kita 2 lembah emas, kita nak lembah ketiga. Tak pernah cukup. Tengoklah orang kaya. Kau taruh lagi duit berjuta-juta dalam bank lah. Macam tu lagi taruh kau. Sebab apa? Kita kena kembangkan lagi bisnes ni. Sampai ke Indon, sampai ke Filipin, dia nak kembangkan bisnes. Contoh kan? Tak cukup lagi ke? Tak. Memang tak cukup. Tapi dia nak luaskan empayar tu untuk kemudahan, untuk akan datang. Mudah-mudahan. Macam itulah. Jadi, kita tengok keadaan tu Nabi. Tapi Nabi beritahu. Nabi kata, cari rezeki yang halal. Yang halal itu cukup buat kamu. Nabi kata, cari yang halal itu cukup buat kamu. Dan Nabi juga sebut, manusia yang paling kaya, lah boleh kaya rupanya. Manusia yang paling kaya adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada.